Muka surat 21. Bawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi dharain. Faedatun. Ini satu faedah. Berkata oleh setengah daripada salihin, ada sebahagian orang yang saleh ada berkata, barang siapa membaca pada 2 rakaat sunat fajar. Sunat fajar maknanya sunat subuh, sunat sebelum subuh. Barang siapa membaca pada 2 rakaat sunat fajar, pada 2 rakaat sunat sebelum fardu subuh, membaca alam nasrah laka sadrak hingga akhir ayat, akhir surah, dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka hingga akhir surah, baca ayat itu. Pendeklah daripadanya tangan tiap-tiap seteru selepas daripada baca Fatihah. Nah, sebelum sembahyang subuh, fardu subuh berjemaah, kita sembahyang dulu 2 rakaat sunat subuh, sunat qabliyah subuh. Selepas pada Fatihah rakaat yang pertama kita baca alam nasrah laka sadrak hingga akhir surah. Pada rakaat yang kedua selepas daripada Fatihah kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil hingga akhir surah. Kata ulama, siapa yang baca macam tu, pendeklah daripadanya tangan tiap-tiap seteru. Mana pendek tangan setiap seteru, maknanya seteru tak boleh buat apa kat dia. Seteru musuh tak boleh nak menyakiti dia, tak boleh nak mencacatkan tubuh badan dia, tak boleh nak mencederakan dia. Itu makna pendek tangan. Bukan bila kita baca ni tangan dia jadi pendek, maknanya dia tak boleh nak menyakiti kita, tak boleh nak memudarat kita dan nak mencederakan kita. Itu kelebihan 2 surah itu. Maknanya kena sembahyang sunat subuh. Kalau tak sembahyang sunat subuh, macam mana nak dapat yang? Sebelum kita nak sembahyang fardu subuh berjemaah, kita sembahyang dulu 2 rakaat sunat subuh. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas daripada kita baca Fatihah, amin, baca alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak hingga akhir surah. Rukuk sujud, kemudian bangkit pada rakaat yang kedua, baca pula Fatihah, lepas tu baca pula alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil hingga akhir surah. Kata ulama ini dah teruji, pendeklah daripada menyakiti orang yang buat baca macam tu tangan tiap-tiap seteru. Mana tangan musuh kita akan jadi pendek, maknanya dia nak menyakiti kita, nak memudaratkan kita, tak boleh.
Dia nak mencederakan kita, tak boleh. Ketiga, kepada harta benda kita. Dengan kelebihan ayat ini yang Allah Ta'ala bagi, ya. Dan tidak dijadikan bagi mereka itu di atasnya jalan. Mana musuh tak dapat jalan untuk nak menyakiti dia. Musuh tak akan dapat jalan untuk nak mendorak dan nak menyakiti orang yang buat kerja macam ni. Sunat subuh, awal-awal 2 rakaat sunat subuh, baca 2 surah yang disuruh. Alam Nasrah dengan Alam Tara Kaifa. Jadi maknanya kena sembahyang sunat subuh. Kalau kita datang lewat, orang dah sembahyang dah, kita tak ada nak sembahyang sunat subuh. Maknanya kena bersedia daripada awal untuk dapat kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Kena bangun awal. Sebab orang azan terus kita sembahyang yang ni. Itu semuanya bonus yang Allah Ta'ala bagi di dunia. Balasan untuk akhirat lebih hebat daripada itu. Yang dunia tak perlu kita ingat, tak perlu kita cadang, tak perlu kita niat. Allah Ta'ala akan bagi. Tak perlu kita ingat aku sembahyang baca yang ni kerana nak selamatkan diri aku daripada menyakiti orang. Tak payah kita ingat begitu. Kita ingat nak sembahyang sunat subuh kerana fadilatnya amat besar. Fadilah amat besar. Nabi bersabda, maksudnya sesiapa yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum daripada subuh, lebih baik baginya daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Pahala yang Allah Ta'ala sedia di akhirat. Itu sembahyang sunat subuh. Hak fardu subuh telah mana tak tahu. Sunat subuh, Nabi kata siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapat balasan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dalam dunia ini dah luas dengan dusun, dengan ladang, dengan industri, macam-macam ada di dalam dunia. Yang ada dalam bumi, apa dia lagi? Macam-macam logam, galian, emas, biji, macam-macam. Dalam laut, itu dunia dan barang yang ada di dalamnya. Dah tentu banyak tak dapat kita nak bayar, tak dapat kita nak nilai. Balasan yang Allah Ta'ala sedia kepada orang yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Siapa tak nak? Siapa tak nak? Kalau tak nak macam tu bodoh. Dalam dunia ni RM50 pun berebut. Ni bukan dan nilai RM50. Itu kalau sekali kamu sembahyang sunat sebelum subuh. Berapa kali kamu sembahyang subuh? Kamu hidup bukan seminggu 2 minggu. Berapa puluh tahun hidup. Allah Akbar. Tak nak Kalau dunia ni orang yang boleh 1000 sehari dia buat tak cukup ni, nak 2000. 2000 sehari tak cukup lagi, mana nak 3000. Sampai bila pun tak cukup. Tak pernah cukup di dunia ni. Duit berjuta pun nak cari lagi. Maka di akhirat pun yang kita nak hidup lama di akhirat tidak ada penghujung, dah tentulah kita perlu kepada banyak. Itu di antara jalan yang Allah Ta'ala nak kurnia kepada kita. Jadi janganlah buat ringan dengan sembahyang sunat subuh sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang akhirat. Ini yang kata Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tangan musuh. Itu yang di dunia. Tak payah kita ingat yang tu. Allah Ta'ala akan bagi sendiri. Itu kerja Allah Ta'ala. Tak payah kita ingat, aku nak sunat subuh ni semoga aku selamat di dunia, orang tak dapat menjadi aku pernah.
Nak hebat di dunia macam tu. Tak payah kita tu ingatnya tu. Tak usah ingat tu. Ingat yang tu akhirat kosong. Siapa yang ingat dunia, akhirat kosong. Siapa yang ingat akhirat, dunia dia akan dapat saja. Cuma nak bagi. Kita minta kurniaan Allah Ta'ala di akhirat kepada kita. Banyak. Tapi kita jangan puasa jemu walaupun banyak. Jangan puasa jemu. Allah Ta'ala kurniaan kepada kita banyak. Jangan puasa jemu. Bahkan di akhirat, kalau kita dapat banyak dah pun, minta kepada Allah Ta'ala nak hidup balik ke dunia, nak buat lebih banyak lagi. Maknanya kita tak pun hajimu balasannya Allah Ta'ala bagi kepada kita di akhirat. Dapat banyak dah. Kalau boleh minta Allah Ta'ala hidup kita semula, nak buat lagi amalan. Sebab kita nak banyak lagi. Itu pun dah banyak dah. Sekali kita sembahyang subuh 2 rakaat, macam tu balasannya. Kalau 2 kali subuh, kalau 10 tahun kita sembahyang sunat subuh, kalau 50 tahun kita sembahyang sunat subuh, tak ternilai. Tak ternilai banyaknya. Berubahlah balasan Allah Ta'ala di akhirat. Yang dunia ni dia dapat saja kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala suka, yang dunia dapat saja. Pendeklah daripadanya tangan tiap-tiap seteru, mana yang seteru tak boleh menyakiti dia, musuh-musuh tak boleh menyakiti dia, dan tidak dijadikan bagi mereka itu musuh di atasnya jalan. Mereka tak akan dapat jalan nak menyakiti kita, nak memudaratkan kita. Tak payah kita ingatnya tu. Tak payah kita ingat dunia yang tu. Sembahyang lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan bukan saja sembahyang sunat subuh yang kita nak kena sembahyang, digalakkan kita sembahyang sunat setiap waktu, yang dinamakan dengan sunat rawatib. Sunat rawatib. Sebelum subuh 2, selepas subuh tak. Selepas subuh kalau kita rajin pun tak salah, tak. Sebelum zuhur 2, kalau kita rajin buat 4. Selepas zuhur pun 2, kalau kita rajin buat 4. Sebelum asar 2, kalau rajin buat 4. Selepas asar tak ada. Tak ada. Selepas asar suruh kita berzikir. Kalau rajin berzikir, tak usah sembahyang sunat. Tapi yang duduk sini dan zikir dan belajar ngaji. Sebelum maghrib 2, yang ringan. Sunat yang ringan sebelum maghrib kerana maghrib waktunya pendek. Selepas maghrib 2, sebelum isya 2, dan selepas isya 2. Jadi berapa semua? Itu dipanggil sembahyang sunat rawatib. Walaupun tak disebut pahala malam ni, tapi pahala dia memang banyak. Dan di antara kebaikan kita sembahyang sunat rawatib ni, dia boleh menampung di mana yang cacat cedera di dalam sembahyang fardu. Mungkin kita sembahyang zuhur ada cedera, ada cacat tak sempurna, sembahyang kita akan ditampung dengan sunat qabliyah dan ba'diyah. Begitu juga sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Kita tak yakin masa sembahyang kita cukup sempurna bulat. Tak yakin. Sebab kita ditipu oleh syaitan. Masa kita sembahyang kok syaitan kacau. Tengah ada sembahyang dia ingat macam-macam. Ingat sekali lagi aku nak belikan menu, nak buat gulai. Tengah ada sembahyang. Sekali lagi aku nak basuh kain, basuh baju. Macam-macam namanya. Tak mustahil. Semua yang apa yang kita nak buat, kita akan ingat dalam sembahyang. Ingat. Kalau kita tak jaga betul-betul, itu dinamakan sembahyang yang tidak khusyuk. Yang itulah nak ditampung dengan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Kalau tak ada yang tu, nak tampung dengan yang duk cedera cacat begitu. Jadi elok kita rajin-rajinlah sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah.
Yang lama mana? Paling tinggi 5 minit. Dengan laju sangat. Laju sangat pun tak tentu. Tak ada tangannya nak pula. Nak qabliyah sunat ba'diyah. Sembahyang subuh dan sembahyang asar tidak ada sembahyang ba'diyah. Pas sembahyang isya kalau nak sembahyang lagi boleh. Yang witir ada lagi. Tapi di sini tempat belajar. Belajarlah sungguh-sungguh. Ada kesempatan buat sunat-sunat ni sempat kita buat, sunat qabliyah sunat ba'diyah ni sempat kita buat, tak lama mana. Maknanya kita kena bersegera. Jangan tunggu orang selesai azan baru kita baru nak bergerak baik betul. Tak ada. Kita bersedia. Macam mana tuan tukang muazzin bersedia, macam itulah kita bersedia. Sama dengan dia. Supaya kita sempat buat qabliyah. Kalau nak masbuk lagi hal lagi lah, tak ada. Kalau ada sembahyang lagi sebelum salam aku masuk masbuk. Lagi lah kurang. Anak pesan kepada kamu orang muda. Macam mana ni lewat lah. Tak ada nak buat banyak. Kamu masih muda. Biasanya orang muda ni mati lewat sikit pada orang tua. Biasanya. Tapi tentu esok buat accident jadi mati. Biasanya orang muda dia sempatlah lagi beriman ibadat masa panjang. Orang tua mati dulu. Itu kebanyakan yang kita dah tengok. Jadi buatlah ibadat dengan peluang yang ada bagi kamu. Dapat di surga esok tengok dia hebatnya dia, mahliga dia, taman dia hebat. Apa yang kita buat di dunia. Berkata Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan ini sahih. Itu yang kata dua alam tadi, alam nasrah dengan alam tarakah itu. Ini sahih. Mujarab. Mujarab artinya dah teruji. Dah teruji. Selamat dia. Hak dunia ni selamat, dah teruji. Dengan tiada syak. Tak ada syak, tak ada ragu lagi. Dia selamat daripada dicederakan oleh musuh kita, oleh orang yang tak suka kat kita. Dan kerana demikianlah, kerana ini dah sahih dan mujarab, dikatakan sesiapa yang sembahyang ia keduanya 2 rakaat fajar tadi dengan alam dan alam, nescaya tiada mengenailah akan dia pada yang itu hari kesakitan. Itu kata ulama. Man shalla sunnatal fajri bi alam wa alam salima minal alam. Itu kata ulama. Man shalla sunnatal fajri, man qara'a fi sunnatil fajri bi alam wa alam salima minal alam. Siapa yang baca pada 2 rakaat fajar, sembahyang sunat fajar dengan alam nasrah, dengan alam tarakah, dia akan selamat daripada alam. Mana selamat daripada penyakit? Alam tu penyakit. Selamat daripada penyakit. Itu dah teruji ya. Tapi kalau nak mati sakit itu lain lah. Ini mengikut riwayat ini ya. Tapi di dalam kitab Asbah wan Nazair karangan Imam Suyuti, dia kata sunat kita baca pada 2 rakaat sembahyang fajar ni, baca yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Itu yang tersebut dalam kitab Al-Asbah wan Nazair bagi Imam Suyuti. 2 rakaat subuh, sembahyang sunat subuh. Rakaat yang pertama kita baca lepas pada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun,
Rakaat yang kedua kemudian berapa tu? Qul huwallahu ahad. Itu. Tapi di situ tak sebutlah kelebihan. Sebab kalau sebut kelebihan kita dah nampak kelebihan pula. Dah nampak kelebihan lupa kepada kerana Allah. Tak sebut kelebihan dalam kita tu. Ada kelebihan masing-masing kata. Jadi macam mana kita nak buat, kita dapat dua riwayat, kita buatlah selang-seli. Buat selang-seli. Sekali kita baca ni, sekali kita baca yang sekali kita baca alam nasrah dengan alam tarakai, sekali kita baca kuliah dengan qul huwallahu ahad. Ambil dua-dua tu. Semuanya ada kelebihan. Sesiapa yang sembahyang ia akan keduanya 2 rakaat sunat sebelum subuh dengan alam, yakni alam nasrah hingga akhir surah, dan alam yakni alam tarakai hingga akhir surah, nascaya tiada mengenailah akan orang yang sembahyang macam tu pada yang demikian itu hari, pada hari dah sembahyang tu kesakitan, dia tak akan kena kesakitan pada tubuhnya. Kemudian nak ada urusan nak langkau ini. Nak langkau, ambil yang bawah. Yang tu tak mau baca. Daripada Tirmizi Al-Hakim tu nak langkau, ambil yang bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan menyebutlah oleh setengah mereka itu tu ulama yang di bawah 3 baris. Dan menyebutlah oleh setengah mereka itu ulama bahawa seorang lelaki ia mengadu ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan fakir. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad, aku ni miskin, aku ni susah ya Rasulullah, aku fakir. Nak buat apa mana? Nak minta sedekah kat Nabi. Nabi bukan orang kaya. Nabi akan bagi petua. Nabi akan bagi petua kalau nak jadi kaya. Dia mengadu kepada Nabi bahawa dia fakir, dia seorang yang susah dalam hidup. Maka berkata ya Nabi, ya Nabi, kata kepada orang lelaki itu, kata olehmu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nabi suruh baca yang tu. Kamu susah sangat dalam hidup, amalkan zikir ini 100 kali setiap hari. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali setiap hari, kamu tak akan fakir, kamu tak susah dalam hidup. Allah Ta'ala bagilah jalan ke mana pun. Adalah jalan min haitsu la yahtasib, yang kita tak sangka. Amal yang tu 100 kali. Bunyi banyak ni 100 ni. Kalau kamu buat dia dalam 10 minit. Dalam 10 minit. Ni bunyi 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. 10 minit. Nak tahu juga nampak macam banyak 100. Balik lagi dibuat untuk hari ini. Untuk hari ini, siapa yang susah, siapa yang rasa susah, Nabi pesan yang tu. Jangan buat salah lama. Tak lama. Tapi kalau buat salah lama, maka tak buat. Tak lama sebenarnya. Balik cuba nak tahu. Ada ingatlah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu 100 kali. Ingat semua tu, tak kena dapat. Baca mana? Dia kata di antara naik fajar hingga bahawa engkau sembahyang subuh. Itu masa tu, masa tu. Antara naik fajar dengan sembahyang subuh, yang fardu subuh. Dalam 10 minitnya. Sampai-sampai kita duduk berjalan nak mari ke surau tu pun banyak nak dapat.
naik babih tak suruh sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tambah lagi banyak mana tak cukup. Cukup satu. Antara naik fajar dengan sembahyang subuh. Siapa yang berasa susah lah, siapa yang berasa fakir. Kalau berasa senang lah tak apa. Ada kebajikan, walaupun senang lah. Ayah bagi 100 ringgit minggu, senang tu. Walaupun senang, pahala ada. Allah Ta'ala bagi senang cara lain pula. Kadang-kadang orang ada banyak tapi hati tak senang. Ada duit banyak tapi hati tak senang. Allah Ta'ala akan beri kesenangan hati, senang hati. Walau macam mana pun semuanya ada kebaikan. Aku kaya dah, tak payah baca lah. Aku tak sakit, tak payah baca. Baca dia zikir. Zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir, hati kita akan jadi tenang. Baca macam mana? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali macam mana? Di antara naik fajar hingga bahawa engkau sembahyang subuh. Nasya datang akan dikau, Nabi kata kepada laki-laki tadi, nasya datang akan dikau dunia. Mana dunia ni harta. Nasya datang akan dikau dunia, artinya harta terpaksa, mudah. Maknanya dia datang secara terpaksa kepada kamu. Harta akan datang kepada kamu dengan secara terpaksa. Maknanya dia kena datang. Dia kena datang kepada kamu. Itu mana terpaksa. Dipaksa oleh siapa? Dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mudah. Dunia ni kalau sebut beranak, dia disebut dunia sama. Walaupun akhirat tu ada, tapi dunia sama disebut tu. Dan menjadi oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap patah perkataan itu beberapa malaikat. Setiap patah, setiap kalimah daripada tasbih, daripada zikir tadi, Allah Ta'ala jadi beberapa malaikat yang mengucap tasbih. Malaikat itu mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala. Pasal apa dia mengucap? Mengucap untuk orang yang berzikir tadi. Setiap patah, setiap perkataan daripada zikir yang kita baca tadi, Allah Ta'ala jadikan beberapa malaikat. Malaikat itu ditugaskan berzikir, bertasbih akan Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Dan bagi engkau pahala. Bagi engkau, bagi orang yang mengucap tasbih tadilah pahala. Pahala tasbih malaikat. Malaikat yang mentasbih hingga ke hari kiamat itu, pahala tu dapat kat kita. Malaikat pahala dia tak bertambah dah. Dia buatlah banyak pun dia tak bertambah dah malaikat. Kurang pun tak, pahala pun kurang pun tak, tambah pun tak pahala malaikat. Jadi yang dia buat itu untuk kita. Istighfar untuk kita, tasbih untuk kita. Kita ni yang nak kena tambah kebajikan pahala, nak tambah. Harap kita nak buat sendiri, tak tambah banyak mana. Allah Ta'ala terima tak tahu lagi. Tapi kalau malaikat buat, dah tentu Allah Ta'ala terima. Untuk kita, itu sekali yang kita baca sehari 100 kali. Esok nak baca lagi 100 kali. Lusa 100 kali lagi. Jadi banyak mana tasbih malaikat kepada kita. Allah Akbar. Itu Allah Ta'ala yang maha Tuhan yang maha pemurah. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pemurah kepada hamba dia. Allah Ta'ala bukan nak siksa kita. Allah Ta'ala tak jadikan hamba untuk nak siksa. Semua nak bagi kita jadi baik belakang, nak balas yang baik belakang. Cuma nak usaha daripada kita. Usaha. Malaikat tadi mentasbih untuk kita sehingga ke hari kiamat. Mana sehingga hari kiamat ni, walaupun kita mati, dia masih bertasbih lagi kan? Sehingga hari kiamat. Dan pahala yang dia tasbih itu untuk kita.
Jadi walau macam mana pun memerlukan kepada masa. Sebab masa penting sangat bagi kita. Masa cukup penting sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal asri. Wal asri demi masa. Kalau kita tak jaga, kita rugi. Kita tak jaga, tak susun masa dengan baik, kita akan rugi. Susun dengan baik. Dan sabit pada hadis yang meriwayatkan dia oleh Imam Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal, pada musnadnya, pada kitab musnad dia, dan Abu Daud di dalam sunan dia, dan lain-lain lagi, lain daripada Ahmad dan Abu Daud, lain daripada keduanya, seperti Nasai, ini ulama-ulama hadis lah kan, dan Ibnu Hibban, ulama hadis. Mereka meriwayatkan dalam hadis pada sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, seperti barang yang pada Syarah Al-Azizi, dalam kitab Syarah Al-Azizi. Apa dia yang hadis? Ini bunyi hadis. Bukan inna, buang syaddah tu, buang patah, sukunkan nun. Sukunkan nun tu syaddah patah tak ada. In syartiyah. Kamu mengaji nahwu nama in syartiyah yang ni. In sallaita subha. Subha tu pun bagi letak fathah, bukan kasrah, bukan subhi, subha. Dia jadi apa? Maf'ulun bih. Mengaji nahwu kan? Maf'ulun bih as-subha tu. In syartiyah. In sallaita subha faqul qabla an. Ada alif lah? Tak ada alif, letak alif an. Sebelum nun tu ada alif an. In sallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Takallama ni pun kalau kamu mengaji nahwu panjang cerita. Takallama asalnya tatakallama. Asalnya tatakallama, ada tak satu lagi. Dibuangkan satu tak. Ini mengaji nahwu panjang, esok jumpa. Kita saraf. In sallaita subha faqul qabla an tatakallama, qabla an takallama ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mutta min yaumika dhalik kataballahu laka jiwaran minan nar. Tengok sekali. In sallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mutta min yaumika dhalik kataballahu laka jiwaran minan nar. Artinya hadis dalam Sahih tadi yang dalam kitab tadi. Artinya apabila sembahyang subuh apabila kamu sembahyang subuh, artinya selesai daripada sembahyang subuh. Setelah selesai daripada sembahyang subuh, maknanya dalam berzikir, zikir subuh. Apabila sembahyang subuh engkau artinya selesai daripada sembahyang subuh, maka kata olehmu, sebut olehmu, yakni sunat, mengiringi sembahyang subuh. Sebelum daripada bahawa berkata engkau akan seseorang, belum kamu bercakap, belum bersimbang lagi, belum bersimbang dengan mana-mana manusia, baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Semua amal, semua ingat dah. Banyak mana baca? 7 kali. Sebab sembahyang subuh kita bagi salam yang subuh, baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Apa kelebihan dia yang Allah Ta'ala nak bagi? Maka bahawasaan engkau, jika mati engkau daripada hari engkau itu, kalau hari itu kita mati lepas pada sembahyang subuh, mati zuhur, mati hari itu, takut mati ya? Semua takut matinya, tapi nak mati.
Kalau kita mati pada hari itu, nasya menulis Allah Ta'ala bagi engkau, artinya menyuruh malaikat akan menulis bagi engkau pada Lauh Mahfuz dan pada pada suratan amal kita, aman daripada neraka. Yang tu yang dana, aman daripada neraka, selamat daripada neraka. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas salam subuh. Kalau kita mati hari itu, kita selamat daripada api neraka. Artinya aman daripada azab neraka, atau aman daripada masuk neraka, tak masuk neraka. Kita orang mukmin, kita yakin neraka ada. Kita yakin sepenuh neraka ada. Tempat untuk diisikan hamba Allah. Siapa dia? Wallahu a'lam. Masuk neraka, berteriak menjeritlah dia sepanjang masa. Tak ada penghujung. Allah selamatkan daripada neraka siapa yang baca ni 7 kali selepas sembahyang subuh. Baik, sambung lagi hadis. Wa in sallaital maghriba fakul qabla an takallama ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka imutta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Wa in sallaital maghriba fakul qabla an takallama ahadan minan nas. Dan apabila sembahyang kau akan maghrib, maka kata olehmu, berzikir olehmu sebelum berkata-kata akan seorang daripada manusia. Sebelum kamu bersembang dengan siapa-siapa, kamu kata akan perkataan Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka in mutta, kena tambah in, itulah fa innaka in mutta, letak tulis alif nun in. Fa innaka in mutta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Artinya, dan apabila selesai engkau daripada sembahyang maghrib, maka kata olehmu, sebut olehmu sebelum daripada bahawa berkata-kata akan seorang daripada manusia. Lepas bagi salam jangan bercakap lagi. Kamu baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini lepas maghrib, tadi lepas subuh. Lepas maghrib 7 kali, maka bahawasa engkau jika mati engkau daripada malam engkau itu, menulis Allah Ta'ala bagi engkau aman daripada neraka. Untuk malam pula. Untuk siang kita baca lepas subuh, kita selamat daripada neraka. Untuk malam kita baca selepas maghrib, mati malam tu kita selamat daripada neraka. Jadi matilah masa manapun kita akan selamat daripada neraka. Sebab kita baca 2 masa tu. Matilah masa manapun dalam 24 jam sehari tu, kita akan selamat daripada api neraka dengan kurniaan Allah Ta'ala. Lepas sembahyang subuh baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Lepas sembahyang maghrib baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Semua ingatlah. Tak ingat baca keuntungan besar di akhirat esok. Selamat daripada api neraka. Sebut dalam hadis ni, diriwayat oleh banyak ulama hadis meriwayatkan ni. Berkata Al-Manawi, diihtimalkan, dia nak bagi pengertian hadis ni.
zikir ini. Berkata Al-Manawi, diihtimalkan bahawa yang demikian itu dikait dengan menjauh daripada dosa besar, dikaitkan dengan menjauh daripada dosa besar. Maknanya kalau sekadar kita baca yang tu saja 7 kali pagi, 7 kali petang, sedangkan kita orang yang buat kerja dosa besar, tak selamat juga daripada neraka. Buat kerja dosa besar, nak harap kepada 7 kali pagi, 7 kali petang yang ni, tak boleh. Sebab dosa besar ni tak boleh diampun. Tak diampun oleh Allah Ta'ala melainkan dengan bertaubat. Kena bertaubat. Kalau dosa besar, kena bertaubat. Apa dia dosa besar? Dosa yang Allah Ta'ala janji dengan azab di dalam Quran. Dan dosa yang Allah Ta'ala janji dengan hukum hudud dalam Quran. Itu dosa besar. Menjanji dengan siksa yang pedih dengan hukum hudud di dunia, itu dosa besar. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, minum arak dosa besar, membunuh orang dosa besar, menuduh orang tanpa saksi, menuduh orang dengan berzina tanpa saksi, menuduh orang dengan meliwat tanpa saksi. Jangan tuduh orang lewat. Tak ada saksi 4 orang yang kita bekerja dosa besar. Dosa besar tak diampun dengan amal ibadat. Dia kena bertaubat. Astaghfirullahalazim. Hati ingat, ya Allah, ampunlah dosa aku buat kerja dosa besar yang kamu larang. Ingat di hati itu. Sambil lidah menyebut astaghfirullahalazim. Tak puas sekali, banyak kali istighfar. Bimbang terus Allah Ta'ala tak ampun lagi, banyak kali istighfar. Sambil kita ingat dosa yang kita buat. Tak mau buat dah. Baru Allah Ta'ala ampun dosa besar. Kalau dosa-dosa yang kecil boleh diampun dengan banyak cara. Ini di antaranya. Nak masuk syurga ni, nak terbit pada neraka, kena Allah Ta'ala ampun dosa. Kalau lah ada dosa walaupun kecil, dia kena masuk neraka. Jadi seorang yang selamat daripada neraka, orang yang tak ada dosa. Dosa besar, dosa kecil pun tak ada. Kalau ada, dia ni caranya amal-amal ibadat yang boleh menghapuskan dosa kecil. Boleh masuk surga. Di sana kalau tak masuk neraka, surga tak ada lainan. Ada 2 negara itu saja di akhirat esok. Kata Al-Munawi, diihtimalkan bahawa yang demikian itu maknanya dia selamat daripada azab neraka. Kerana baca yang tadi dikaitkan dengan menjauhkan daripada dosa besar. Kalau ada dosa besar, bertaubat dulu. Dosa-dosa kecil tak apa. Apa dia dosa kecil? Dosa kecil banyak. Dosa kecil banyak. Lain daripada dosa besar yang tersebut tadi, yang ada hukum hudud di dunia, yang Allah Ta'ala sebut azabun azim, azabun alim, azabun syadid, azabul harik. Itu dosa besar. Tak sebut begitu walaupun dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil, kalau tak diampun oleh Allah Ta'ala, kena neraka juga. Di antara jalan nak bagi Allah Ta'ala ampun, ini di antaranya. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Seminit tak sampai seminit. Kerana daripada nas, Al-Munawi kata ada hujahnya. Kerana daripada nas yang lain, mana nas yang lain mengatakan kalau ada dosa besar dia kena neraka juga. Tak selamat daripada neraka kecuali dengan bertaubat. Kalau yang bersangkut dengan manusia, kena minta halal daripada manusia, minta ampun maaf daripada manusia. Intah. Dan padanya dalil matinya atas Islam. Menunjuk seorang itu akan mati di atas agama Islam. Baru boleh masuk surga, baru selamat daripada neraka.
Menunjukkan dia dalil yang menunjukkan dia akan mati di atas agama Islam. Amalah yang tak akan mati dalam agama Islam. Dan jikalau berkata ajirna minan nar, untuk memasukkan akan jemaah, tiada mengapa. Daripada ajirni kita kata ajirna. Allahumma ajirni mana ya Allah lindungilah aku. Kalau ajirna ya Allah lindungilah kami. Itu kalau jemaah, kalau ramai. Kalau kita jadi imam baca apa? Baca ajirna. Untuk ramai dhamir apa? Dhamir mutakallim ma'al ghair. Kalau ni dhamir mutakallim wahdah. Itu nahu ngaji nahu. Jikalau berkata ajirna, tempat ajirni itu kita kata ajirna minan nar, untuk memasukkan jemaah, mana untuk memasukkan orang lain sama, bukan kita seorang, tiada mengapa, mana boleh juga. Elok. Dan apabila selesai tiap-tiap fardu, ini lain pula. Dan apabila selesai tiap-tiap fardu, mana tiap-tiap sembahyang fardu yang 5 waktu, disunatkan membaca 10 kali. Apa dah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setiap selesai sembahyang fardu. Maknanya 5 waktu. Lepas setiap 5 waktu itu kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Tak lama juga ni pun, bukan lama. Tak ada nak kebah pun. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, baca yang 10 kali. Ada orang tambah lagi ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada tambah lagi tu. Nak tambahlah, tapi tak mau tambah pun tak apa. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambah lagi. Ada lagi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ada lagi nak tambah, kalau nak tambah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang tambah lagi. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumit wa hayyun la yamut biyadihil khair. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa ingat? Tak ingat apa? Baca yang boleh cukup. Lahul mulku wal hamdu wa yumit, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setiap kali sembahyang, selesai sembahyang 5 waktu. Yang penting. Apa hukum, apa ni kelebihannya? Nasnya dituliskan baginya seolah-olah memerdeka ia akan sahaya. Seolah dia merdeka akan sahaya. Pahala. Malaikat akan tulis, disuruh Allah Ta'ala, malaikat menulis akan pahala baginya seolah-olah memerdeka akan seorang sahaya, seorang hamba abdi. Memerdeka seorang hamba abdi. Siapa-siapa yang ada milik hamba abdi, merdekalah dia, bebaskan dia, pahala besar. Siapa milik? Anak tak ada milik. Siapa yang ada milik hamba abdi, dapat dalam tawanan, kita tawan dia jadikan hamba. Kemudian kita bebaskan dia jadi orang biasa. Pahalanya amat besar kepada orang yang bebaskan hamba abdi. Sebab tu banyak kesalahan-kesalahan kita boleh dikafar dengan membebas hamba abdi. Banyak dosa-dosa yang kita buat, dosa besar, dapat menghapusnya dengan membebas seorang hamba abdi. Kalau kita tak ada dosa, carilah jalan supaya kita dapat pahala seolah kita membebas hamba abdi. Ini di antaranya. 10 kali kita baca selepas daripada sembahyang setiap waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pahala dia macam kita membebas seorang hamba abdi. Seorang hamba abdi kita tak tahulah harga dia banyak mana hari ini.
Siapa yang bisa beli itu? Nabi tanya orang-orang yang kok sebelah Syria ada kok hamba abdi. Berapa seorang harga dia nak jual? Kita beli bebaskan dia. Pahalanya besar. Tak ada duit nak beli, harganya mahal. Ada duit tapi hamba abdi tak ada, tak boleh juga. Inilah baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setiap lepas sembahyang. Bukan kata sembahyang subuh sembahyang maghrib, setiap lepas sembahyang. Allahumma ajirni minan tadi selepas subuh dan selepas maghrib 7 kali. Jadi semuanya jalan untuk kita mendapat kekayaan di akhirat, supaya kita menjadi orang yang kaya di akhirat. Nah, kita nak kaya di akhirat. Di dunia tak kaya selama-lamanya, sebab nak duduk tak lama. Di akhirat kita nak duduk lama, tak ada masa hujung. Nak menjadi orang yang kaya di akhirat. Setelah kita berhenti dulu, kemudian faidatani daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah.